tentang fasal pada menyatakan solat Jumaat thalithuha, pada syarat yang ketiga kan. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa thalithuha wuqu'uha bi mahallin ma'dudin minal baladi walau bi fadha'in ma'dudin minha bi an kana fi mahallin la taqsuru fihi as-salatu wa illam yattasil bil abniyati bi khilafi mahalli ghairi ma'dudin minha wa huwa ma yujawwizu as-safaru al-qasra minhu. Kata pengarang, dan yang ketiga daripada syarat wajib Jumaat ini, syarat sah Jumaat, daripada syarat sah Jumaat, jatuhnya makna berlaku Jumaat itu pada tempat yang dikira sebagai penempatan, walaupun dipandang yang dikira, walaupun di padang tempat yang dikira penempatan. Sembahyang Jumaat ni tempat orang duduk, walaupun di padang yang dikira sebahagian daripadanya, dengan bahawa tempat itu pada tempat yang tidak dikosarkan sembahyang padanya. Maknanya dalam lingkungan dekat lah, sekalipun ia tidak berhubung dengan binaan-binaan bersalahan, tempat yang tidak dikira sebahagian daripada penempatan, iaitu tempat yang safar perjalanan mengharuskan qasar mula darinya. Okey. Sekarang kita masuk kepada syarat yang ketiga daripada syarat sah Jumaat. Di sisi mazhab kita, dia kata wa thalithuha wuqu'uha bi mahallin ma'dudin minal balad. Jumaat itu mesti berlaku di tempat yang dibilang daripada negeri, daripada balad. Makna bukan tempat yang luar daripada penempatan. Penterjemah ni bagus, dia terjemah penempatan. Baguslah tu, penempatan. Dia ada kawasan yang bukan penempatan tetap panggil. Ada orang duduk tapi tak duduk secara tetap. Dak panggil penempatan lah tu. Contoh mana? Pelantar minyak. Orang duduk situ dah. Ada beranak pinak atas tu, pergi kerja tu balik lah. Contoh lain lagi. Mana contoh? Bukan penempatan. Pulau mana? Pulau Kapah tak? Pulau Kapah. Bak dekat dengan orang pergi sana pun tak lama. Mari ke tanah besar juga. Lain kalau tempat tersebut memang menjadi penempatan minal balad. Maka ada syarat tu ada. Kata pengarang, ghayahnya walau bi fadha'in ma'dudin minha, walaupun pada kawasan lapang yang dibilang daripada negeri. Tak apa dah. Walaupun berlaku kita buat Jumaat tu pada fadha'. Fadha' ni kawasan lapang, tapi kawasan itu masih dikira dalam pekang ataupun dalam perkampungan. Ada kerana sempit ke masjid, tapi buat pada kawasan lapang. Tapi buat tu maknanya kawasan lapang tersebut masih daripada dalam kampung ataupun dalam penempatan tu. Tak apa. Bi ankana ni taswir. Bagaimana? Bi ankana fi mahallin la taqsuru fihi salatu, dengan bahawa adalah ia pada tempat yang tidak dikosar padanya sembahyang. Apa faham sini? Maknanya buat Jumaat tu dalam kawasan penempatan, bukan jauh. Nak pergi Jumaat tu kena pergi jalan masafatul qasdi, kena jalan jarak qasar. Pakat jalan nak pergi buat Jumaat tu tak kena tu. Nampak tak? Jadi penempatan tu kawasan duduk sekitar lah. Dengan bahawa orang tak qasar sembahyang situ, dengan makna jarak tu dekat, orang boleh pergi mari. Bukan nak pergi tempat sembahyang Jumaat tu kena jalan
lebih kurang 2 marhalah, kita kata 80 km ke atas lah. Sebab apa? Sebab itu dikira tempat lain dah, dikira tempat yang berbeza dah. Maka mesti buat dalam kawasan penempatan. Wa illam yattasil bil abniyati, ghayahnya walaupun tempat Jumaat itu tidak bersambung dengan rumah, tak apa. Contohnya lah, ada kawasan rumah, lepas tu lapang sikit, lepas tu buat masjid lepas kawasan lapang, tapi masjid itu masih dalam kawasan penempatan, tak apa. Tak mesti bersambung, tak mesti bersambung. Jadi tempat kita ni mungkin tak ada isu sangat lah. Penempatan di tanah Melayu kita ni memang ia dekat-dekat. Tapi kalau di tanah Arab ataupun pada awal-awal Islam dulu, rumah dibuat dekat-dekat. Lepas tu kadang-kadang ada kawasan lapang. Lepas tu habis kapung bagi. Habis kapung. Habis kapung tu hak lain dah. Okay, sekarang ni masjid tu dibuat, kawasan-kawasan rumah penempatan ni dekat-dekat. Lepas tu masjid tu dia tak bersambung dengan rumah. Tak bersambung dengan rumah. Kawasan dia jauh sikit lah, tapi masih dikira daripada kawasan perkampungan, kawasan penempatan. Kata ada kawasan rumah, lepas tu selang jalan ataupun selang padang, lepas tu masjid. Tapi masjid tu masih dalam masih dalam lingkungan penempatan kampung tu orang panggil, tak apa juga. Tidak mesti sambung. Ni sekadar syarat je lah. Maknanya kalau zaman sekarang ni buat Jumaat tu atas arahan dan juga kelulusan pemerintah, mengambil kepada maslahah yang lebih umum, dan pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan Jumaat tu kena buat dengan izin daripada al-imam, izin daripada pemerintah. Molek jugalah supaya tidak jadi pakat-pakat nak buat Jumaat belaka. Lama ni balah pakat nak buat Jumaat sendiri. Betul. Buat Jumaat sendiri. Hak ni nak buat Jumaat sendiri, hak lain nak buat Jumaat sendiri pula. Jadi tidak ada kesatuan, padahal Jumaat itu daripada jam'un, menghimpunkan. Jadi tak berhimpun, jadi pecah pula. Okey. Bak dak boleh latih pengusi masjid. Jadi pengusi lama pakat buat kat lain, kata Jumaat puak-puak kita tak selesai masalah berebut jawatan. Sebab apa gitu? Sebab pala berebut kok. Jadi orang awak ni, bawah-bawah ni berebut jugalah. Berebut jugalah. Okey. Wa illam yattasil bi abniyah bi khilafi mahallin ghairi ma'dudin minha, bersalahan dengan tempat yang tidak dibilang daripada negeri itu, daripada penempatan tersebut. Contoh, kalau bentuk perkampungan zaman dulu, dia kapung, lepas tu hujung kapung tu dia buat pagar, katalah dia buat tembok. Sejik buat luar tembok. Sejik tu dia buat di luar tembok, jauh pula. Jauh. Jadi sejik tu orang tak panggil dalam kawasan penempatan, sebab di luar tembok dan juga jauh, sehingga orang kata ni asing. Tempat masjid yang berasingan daripada kawasan penempatan, itu tak boleh tu. Itu tidak boleh. Okey. Wa huwa ma yujawizu safaru al-qasra minhu. Iaitu apa yang mengharuskan oleh musafir akan qasar. Yujawizu, baca dengan tasydid waw, ke tempat semayang tu orang panggil musafir panjang yang kena qasar. Maka masjid itu tak boleh buat Jumaat. Sebab apa? Sebab masjid itu berada di luar kawasan penempatan. Siapa kena ahli kampung, kena pergi keluar lebih daripada jarak qasar untuk semayang. Okey, jelas. Kemudian kata pengarang rahimahullah, far'un law kana fi qaryatin 40 kamiluna lazimathumul jum'atu bal yahrumu alaihim 'alal mu'tamadi ta'tilu mahallihim min iqamatiha wadh-dhahabu ilaiha fi baladin ukhra wa in sami'u an-nidaa. Cabang, jikalau ada pada satu kampung 40 orang yang sempurna,
melazimi mereka oleh Jumaat. Bahkan haram di atas mereka, di atas pendapat yang muktamad, haram mengosongkan tempat mereka dari mendirikan Jumaat. Dan pergi, yakni dah haram juga pergi kepada mengerjakan Jumaat pada penempatan yang lain, sekalipun mereka mendengar seruan azan. Ini juga masalah yang berkaitan juga ni. Dan kalau bandar-bandar besar tak berlakulah ni, kalau penempatan yang bilangan orang hok dibilang Jumaat itu sikit sangat, padan-padan cukup je. Ni kena ambil berat. Dia kata far'un, ini satu cabang. Lau kana fi qaryatin arba'una kamiluna, kalau ada dalam satu kampung itu 40 orang yang kamil. 40 orang yang kamil. Sini timbul istilah kamil ni. Kamil dalam istilah syarak, dalam masalah Jumaat ini ialah orang merdeka. Lelaki yang merdeka, yang baligh, yang berakal, yang mustautin. Laki memang dah syarat. Lepas tu baligh, berakal memang dah. Lepas tu mustautin. Itu kamil lah tu. Dan diandaikan mereka ni semayang dia sah lah kiranya. Nampak tak? Semayang dia tu boleh dibilang semayang dia sah. Okey, maka mereka ini, itu masuk kamil di sini ni. Masuk kamil orang yang ahrar, merdeka, zukuran, lelaki, balighin, baligh, berakal, dan juga mutawattinin, orang yang mustautin, orang kampung tu, orang yang menetap di situ. Maka di kampung itu ada arba'una kamilun, 40 orang hak kamil. Hak mana Jumaat tu dibilang, boleh bilang Jumaat dengan 40 ni. Hukumnya lazimat humul jum'atu, wajib mereka buat Jumaat di kampung tu. Bal yahrumu alaihim alal mu'tamadi ta'tilu mahallihim min iqamatiha, bahkan haram ke atas mereka, atas kaum mu'tamad, atas pandangan mu'tamad, haram mereka ini mentaktil ni menyebabkan tak jadi Jumaat, mengosongkan tempat mereka daripada mendirikan Jumaat. Hukum gitu. Jadi 4 orang, kampung tu ada 40 orang kamil. Hak dak kamil dah sekira budak-budak kecil. Ataupun orang yang dak merdeka atau dak balik lagi waktu dak masuk. 40 orang ni haram mereka biarkan kampung mereka tu dak buat Jumaat. Kampung tu tak ada Jumaat, haram. Jadi sebab dak buat Jumaat tu banyak lah. Hari Jumaat pergi jalan. Hari Jumaat pergi jalan. Lagi. Ada hari Jumaat dah tu. Lagi pula kata wadhahabu. Yakni yahrumu alaihim adh-dhahabu ilaiha ila al-jum'ati fi baladin ukhra. Bahkan haram ke atas 40 orang ni pergi untuk buat Jumaat di kampung lain. Kampung dia cukup orang, boleh buat Jumaat, tapi nak pergi kampung lain. Tok imam kampung ni tak sedap tua. Ni nak tok imam muda semangat khutbah contoh. Jadi pergi lari kampung lain. Bila lari tu menyebabkan tak cukup bilangan, maka tu kata haram pergi mayang Jumaat kampung orang ni. Faham tak? Itu benar dengar kata haram orang tu semayang Jumaat di kampung orang lain. Masalahnya kan, masalah kalau kampung tu 40 tu masuk dia. Hal tu jadi haram tu. Kalau ramai tak ada haram. Tak ada haram. Jadi hak ni mereka ni tak boleh pergi mayang, kampung orang lain pun tak boleh. Tok imam kampung tak sedap. Dak sedap. Dak sedap awak jadi tok imam. Awak lah jadi tok khatib, dak sedap. Ni tegur nak komen orang banyak biasalah tu. Tak komen ke tok imam, tapi suruh naik dia tak ambuh. Jadi orang ini haram az-zahabu ilaiha ilal jum'ati fi baladin ukhra, tempat lain. Wa in ghaya haram tu, wa in sami'un nidaa, walaupun mereka mendengar seruan azan, walaupun duk kampung dia dengar azan. Sebab apa dia kait dengan dengar seruan azan ni? Kait dia akan cerita
bagi orang yang kampung dia tak cukup orang nak buat Jumaat, tapi dia dengar kampung sebelah azan. Azan tu boleh dengar dengan azan suara biasa lah. Azan suara biasa tu mana? Bukan mikrofon lah. Azan tempat tinggi guna suara asli. Kalau orang suara yang kuat lah, boleh dengar. Maka dia tu walaupun kampung dia tak ada Jumaat, bila dengar azan kampung lain sembahyang Jumaat, dia wajib pergi sembahyang Jumaat kampung lain. Jadi hak ni kampung dia ada Jumaat, boleh cukup 40 orang sekali dengan dia, tapi dia pergi kat lain, haram pergi kat lain walaupun dia dengar azan daripada kampung sebelah. Okey. Boleh. Jadi itu bab berkaitan dengan ta'tilul Jumaah. Orang itu mengosongkan Jumaat. Menyebabkan Jumaat tak boleh nak buat di kampung dia kerana bilangan dia itu 40 dah. Tapi kalau bilangan lebih maka tak jadi haram lah. Maka ulama kata dah macam mana orang yang kadang-kadang perlu untuk keluar, pergi musafir ke, pergi makan angin, tidak hari Jumaat dah tubik semua. Dah tubik semua. Jadi sebahagian daripada ulama dia kata mereka ni kena, kalau benda yang darurah lain cerita, katakan kena tak boleh ada kampung buat apa, ada kecederaan, ada darurat, kena pergi hospital ke guana ke, tu lain ceritalah. Kalau saja-saja nak keluar musafir atau nak pergi keluar, maka biarlah sebelum daripada subuh. Sebelum pada subuh, sebelum daripada waktu subuh. Maknanya tubik awal hari Khamis tu tak ada dah, malam Khamis tu malam Jumaat tu tak ada dah. Maka benda itu ada pandangan mengatakan tidak, maka ketika itu keluar dia itu tidak dikira haram lah. Tidak dikira haram. Okey. Kalau dia keluar bukan lain, wajib. Kalau katakanlah dia ni kerana dia seorang tak sembahyang, dia keluar pun dia kena balik mula. Kalau masalah mana kalau keluar keluar selepas daripada subuh, masuk hari yang baru, masuk hari pagi, mana hari siang, masuk siang ni itu masuk subuh lah. Maka bila masuk dia subuh, wajib orang itu sembahyang Jumaat. Yang ni orang yang keluar lepas pada subuh hari Jumaat, dia kena sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tu jadi wajib. Dia nak musafir boleh, tetapi sembahyang Jumaat wajib. Maka dia kena carilah tempat untuk buat Jumaat. Yang gugur sembahyang Jumaat orang yang musafir sebelum daripada subuh, sebelum masuk hari. Sebelum masuk hari Jumaat, mana sebelum masuk siang Jumaat, sebelum masuk subuh Jumaat. Kerana dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengkaitkan fas'au ila zikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, dikaitkan dengan hari siang Jumaat. Maka diletakkan sempadannya ialah subuh. Sebelum subuh keluar, sebelum subuh tu dah pada kampung ni, dah pada kawasan ni, tak apa lah. Hari tu Jumaat tak wajib. Hari tu Jumaat tidak wajib. Kalau kawasan dia pergi tu tak ada Jumaat ke apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia keluar selepas daripada subuh dah, nak pergi Kuala Lumpur contohnya pukul 9, maka dalam perjalanan tu dia kena cari tempat buat Jumaat. Itu pun ini dikecualikan orang yang mana, orang yang jadual perjalanannya terikat, tak boleh nak adjust. Seumpama orang naik flight atau naik bas, tu tak ada masalah. Itu dalam bab Jumaat ada sebut orang yang bimbang akan ditinggal oleh rufqatihi, oleh rombongan dia. Contoh macam ni lah, orang yang naik kapal terbang atau naik bas yang mana waktu dia fix, waktu dia tetap. Waktu flight pukul 1:30, Zuhur pukul 1, tapi mana boleh nak pergi ketuk pintu kapal terbang nak masuk. Dia masuk awal dah tu, boarding time tu kena masuk awal dah tu, kena siap-siapnya. Jadi memang terlepas lah tu. Kalau hak seumpama itu tak ada masalah lah, tidak ada masalah. Ulama memberi kelonggaran. Tapi kalau perjalanan yang boleh kita kacang, kereta kita bawa, steering kita pegang, nak corner nak berhenti atas kita, dah apa masalahnya kalau nak tolak tu berhentilah tempat semayang. Dah di RNR tak ada buat Jumaat.
LPT tak ada buat Jumaat contohlah. Orang tak buat Jumaat dengan LPT tu bukan penempatan lagi. Dah boleh tubik kan? Boleh tubik kan? Boleh tubik kawasan-kawasan yang ada Jumaat. Okey. Kemudian kata qala ibn Rifa'ah wa ghairuhu innahum idza sami'u nidaa min Misrin fahum mukhayyaruna baina an yahdurul balad lil jum'ati wa baina an yuqimuha fi qaryatihim wa idza hadarul balada la yakmul bihimul adadu li'annahum fi hukmil musafirin. Kata Ibn Rifa'ah dan selain Ibn Rifa'ah, apabila mereka mendengar seruan Jumaat dari bandar, min Misrin tu bandar lah. Kalau baca Misra tu Mesir. Tu ni tengok kan tu Tanwin ke Tanwin bawah bawah, bandar lah. Kalau Misra tu Mesir, nama tempat Mesir lah maksudnya. Misrin tu bandar. Udkhulu Misra insya Allahu aminin tak. Maka mana tadi? Seruan dari bandar. Apabila mereka mendengar seruan Jumaat dari bandar, maka mereka diberi pilih di antara menghadiri tempat seruan itu untuk sembahyang Jumaat dan dilarang mendirikannya di kampung di antara mendirikannya di kampung mereka. Apabila mereka menghadiri tempat itu, tidak disempurnakan bilangan Jumaat dengan mereka, kerana mereka pada hukum musafir. Okey, sekarang ni dia bawa pandangan Ibnu Rifa'ah. Ini pandangan Ibnu Rifa'ah ni muqabil bagi Mu'tamad. Ni bukan pandangan Mu'tamad ni. Ibnu Rifa'ah kata, hak tadi kita kata, orang tu kalau duduk kampung dia 40 orang, dia dengar kampung sebelah Jumaat, tak boleh pergi kampung tu, kena semayang kampung dia. Nampak tak? Kena semayang kampung dia. Pandangan yang muqabil, pandangan yang lemah, iaitu pandangan yang dia bawa ni lah Ibn Rifa'ah. Jadi kenapa pengarang bawa juga pandangan ni? Ini kadang-kadang supaya apa, pandangan itu dia menjadi kerenganan, dan juga pandangan yang lemah ni kadang-kadang boleh orang tu pegang, terutamanya untuk mengelakkan dosa. Dah kita tahu ada pandangan itu, nak pergi kurang-kurangnya tahu bahawa itu tak berdosa. Ada yang mengatakan tak berdosa sebab pandangan kata tak boleh pergi, itu berdosa lah, kena pergi sana. Nampak tak? Jadi Ibn Rifa'ah mengatakan, qala Ibn Rifa'ah wa ghairuhu, dan selain daripada Ibn Rifa'ah, innahum, bahawa mereka, idza sami'u, apabila mereka mendengar, an-nida, seruan azan, min Misrin, daripada bandar. Azan di bandar dengar ke kampung dia boleh buat Jumaat sebab cukup orang, dan dia duduk kampung dia dengar juga Jumaat di bandar. Fahum mukhayyaruna baina an yahdurul balada lil Jumaah, mereka diberi pilih sama ada nak menghadiri Jumaat di bandar, wa baina an yuqimuha fi qaryatihim, dan di antara mereka nak dirikan Jumaat di kampung sendiri. Ini pandangan muqabil Mu'tamad lah, pandangan yang bukan Mu'tamad lah. Dia kata tak apalah orang gini, sebab apa? Tuntutan dia ialah menunaikan Jumaat. Mana-mana Jumaat kira telah dia tunaikan arahan dan juga tuntutan daripada Allah. Fas'au ila zikrillah, dia telah berusaha untuk menunaikan dan mendirikan Jumaat walaupun kampung orang. Itu pandangan Ibn Rifa'ah. Maka boleh pilih sama ada nak pergi ke bandar, kampung orang, ataupun kampung sendiri. Kalau yang pergi semayang kampung orang, bandar, wa idza hadarul balada la yakmulu bihim al-adadu, tetapi kalau dia pergi semayang di bandar, di kampung lain, maka tidak sempurna dengan mereka bilangan.
Mereka tidak dikira dan dibilang. Sebab apa? Sebab bukan kampung dia. Dah, kita duduk sini ni Padang Miding katakanlah. Padang Miding sejik hak diberi pilihan adalah ni, maknanya kira mana? Padang Miding dengan Su 3 tau. Kes kita lah ni. Katakanlah pergi semayang Ngandang Baru. Ngandang Baru tu lakoh dah. Banyak tu. Ngandang Baru. Jadi dia dikira tak daripada orang hak Ngandang Baru? Tak. Dia tidak dibilang daripada hak orang hak dibilang 40 tu, tak dibilang. Jumaat sah, boleh pergi je mana-mana nak pergi, tak masalah. Cuma tidak dibilang sebab dia bukan penduduk di situ. Nampak tak? Tu contohlah, contoh. Kalau ikutnya kawasan kita ni dekat-dekat Melaka ni. Dekat-dekat Melaka. Jadi mereka pergi semayang di bandar. Ibn Rufi'ah kata boleh pilih nak semayang bandar, semayang kampung. Kalau semayang bandar dia tak dibilang tak? Jadi maknanya pandangan muktamad kata semayang apa bandar, tak dibilang, semayang kampung lah. Tak? Sebab tu tidak dibenarkan pergi ke bandar walaupun dia dengar seruan azan. Sebab bila lari dia menyebabkan orang tak boleh semayang Jumaat kampung. Okey. Kenapa? Li'annahum fi hukmil musafirin, kerana mereka pada hukum musafir. Kemudian kata dia, wa idza lam yakun fil qaryati jam'un tan'aqidu bihimul jum'atu walau bimtina'i ba'dihim minha yalzamuhumus sa'yu ila baladin yasma'una min janibihin nidaa. Apabila pada satu kampung tidak ada sekumpulan orang yang terjadi Jumaat dengan mereka, walau dengan enggan sebahagian mereka darinya. Enggan, ada sebahagian mereka tak mau pergi mayang, contoh. Lazim, ni jawab dia. Lazim mereka pergi ke penempatan yang mereka dengar seruan dari pinggirnya. Ni masalah kalau tempat dia tak ada Jumaat. Kata dia, wa idza lam yakun fil qarya, mereka Jumaat. Jadi dalam kampung dia tu tak ada bilangan perkumpulan yang sah Jumaat dengan mereka. Tak cukup 40 lah. Tak cukup ni walau bimtina'i ba'dihim minha, walaupun dengan keengganan sebahagian mereka. Cukup sebenarnya, tapi ada 2-3 orang ni kepala pengat. Orang panggil kepala pengat tau. Main mana kepala pengat tu? Jenis tak mau mayang ni. Cukup 40. Tak mau mayang, dah tak mau mayang. Dak pergi masjid dah, memang dak dibilang. Memang dak jadi cukup jugalah. Panggil-panggil pun tak boleh. Guna kuasa MPKK pun tak jadi benda. Jadi menyebabkan tak cukup, tak boleh nak Jumaat. Maka yalzamuhumus sa'yu ila baladin, wajib ke atas mereka pergi ke tempat yasma'una min janibihin nida, yang dia dengar dari tepinya itu seruan azan. Maknanya kalau pergi dia boleh dengar, di kampung dia tu, di pinggir kampung dia tu dia boleh dengar azan kampung sebelah. Maka dia ni kena pergi berjalan mayang Jumaat di kampung tu. Kalau zaman dulu kau, maknanya mereka akan tolak awal. Maknanya kalau lepas subuh ke guana atau pagi tolak dah. Sebab apa? Sebab kampung dia tak ada Jumaat. Azan boleh dengar. Dia kena fas'au, kena berusaha, kena pergi semayang Jumaat. Orang dulu zaman dulu jalan kaki kan, naik kenderaan, maka dia kena pergi usahakan hadir Jumaat di kawasan sebelah. Tapi kalau jauh sangat tak dengar dah, maka tak wajib Jumaat. Kampung tu semayang Zuhur, main Zuhur je. Kemudian kata dia, qala Ibn Ujail, walau ta'addadat mawadi'u mutaqaribatun wa tamayyaza kullun bismin falikullin hukmuhu. Qala shaykhuna innama yattajihu dhalika in udda kullun ma'a dhalika qaryatan mustaqillatan urfan. Kata Ibn Ujail ni ulama Syafi'iyah, antara ulama muhaqqiqi Syafi'iyah Yaman, ulama di Yaman ni, kurung ke-7 dia, Syekh Ibn Ujail. Kalau berbilang-bilang tempat berdekatan dan terbeza setiapnya dengan satu nama,
maka bagi setiap tempat itu hukumnya. Kata Syekh kami, demikian itu hanya ada wajah jika dikira setiapnya serta keadaan itu sebagai kampung yang tersendiri pada uruf. Ni masalah kalau besar, kawasan dekat-dekat, tapi kawasan tu, kampung-kampung tu ada kampung-kampung tersendiri. Kata Ibnu Ujaid, qala Ibnu Ujaid, walau ta'addadat mawadi'u mutaqaribatun, kalau berbilang tempat-tempat yang dekat-dekat, 2-3 kampung ni dekat-dekat, 2-3 perkampungan ni, penempatan ni dekat-dekat. Wa tamayyaza kullun bismin, dan terbeza setiap penempatan tu dengan nama tersendiri. Ni kampung Padang Minding, ni kampung Kepung, ni kampung Ngadah Baru. Ada kampung-kampung nama yang tersendiri. Maka falikullin hukmuhu, maka setiap daripada kampung itu hukum yang masing-masing. Mana kampung tu Jumaat dia, kampung lain Jumaat lain. Setiap satu tu hukum tersendiri. Okey. Jadi kata Ibnu Hajar, qala Syekhuna, yakni Ibnu Hajar, innama yattajihu zalika, hanya senya benar dan betul lah hukum tersebut, in udda kullun ma'a zalika qaryatan mustaqillan, jika dibilang setiap kampung ma'a zalika, dengan situasi, dengan sifat-sifat demikian itu, kalau dibilang qaryah yang berasingan, kampung yang berasingan pada uruf, maka hukumnya gitulah. Banyak penempatan, tapi setiap penempatan tu ada nama masing-masing. Ibnu Hajar kata, ulama kata hukum tu boleh buat Jumaat sendiri, sebab dikira masing-masing. Kalau masing-masing itu pada uruf memang orang panggil tempat yang kampung lain dah, bukan kira sekali, maka kampung lain buat masjid, buat Jumaat sendiri lah. Kampung kita buat Jumaat sendiri. Tapi kalau tempat tu banyak, tapi dekat-dekat, tapi orang masih anggap pada urus sekali, anggap pada urus sekali. Contoh, kalau kita katakan, contoh 2-3 felda hak duduk dekat-dekat dah, kan ada 2-3 felda, sejik dia se kan, 2-3 felda, mana-mana lah, sejik dia se. Ikut ni felda ni orang panggil felda 1, ni felda 2, tapi sejik se, dua-dua felda mari sini. Hak tu kira se je, tak boleh felda ni buat sejik sendiri, felda ni buat sendiri, tak boleh lah. Tapi kalau macam masing-masing itu dah dikira asing dah, contoh dah, felda ni jauh ke mana, hak ni, maka hukum tu masing-masing. Macam kampung kita lah, kampung ni kampung, sejik kampung ni, sejik tu kampung tu. Orang daripada uruf dibezakan, kampung tu kampung ni. Nampak tak? Jadi maka hukumnya buat Jumaat masing-masing. Boleh. Far'un, lau akraha sultanu, as-sultanu ahla qaryatin an yantaqilu minha wa yabnu fi mawdi'in akhara fasakanu fihi wa qasduhum al-'audu ila al-baladil awwali idza farajallahu anhum la talzamuhumul jum'atu bal la tasihhu minhum li'adami istitani. Kata dia, cabang, ini satu cabang. Jika sultan memaksa ahli kampung berpindah darinya dan mereka membina penempatan pada satu tempat lain, lalu mereka tinggal padanya, sedangkan kosak ni makna niat mereka adalah kembali kepada penempatan pertama. Mereka orang kampung tu niat belaka nak balik semula. Apabila Allah melapangkan mereka, bila Tuhan izin selesai amal belaka nak balik mula, maka tidak melazimi mereka oleh Jumaat. Tak boleh mereka buat Jumaat, bahkan tidak sah, bahkan tak sah mereka buat Jumaat juga, kerana ketiadaan mastautin, kerana mereka tu tidak dikira menempat kekal di situ. Okey, ini masalah juga. Jadi kata Far'un, lau akraha sultanu ahla qaryatin an yantaqilu minha, kalau memaksa sultan ni mana kerajaan lah, kerajaan pemimpin al-imam, dia paksa ahli kampung berpindah daripada kampung tu, wa yabnu fi mawdi'in akhar, dan suruh mereka buat binaan, membina penempatan di tempat lain. Fasakanu fihi, lalu orang pun keluarlah.
buat penempatan baru duduk situ. Wa qasduhum wal hal, qasad dan niat mereka. Ini wawul hal, makna wal hal. Wal hal orang kampung tadi, qasad dan niat mereka al-audu, nak kembali semula. Dah keluar tu dah sebab sultan tu suruh. Mungkin kerana ada tujuan tertentu nak perang ke kawasan ni nak perang zaman dulu ya. Kawasan ni musuh boleh masuk kat sini ni. Lalu sultan suruh buat rumah, pindah kawasan lain, buat penempatan baru. Sebab kawasan ni akan jadi kawasan perang. Jadi bimbanglah takut orang-orang kampung, rakyat jelata ni buat kawasan baru. Tapi kawasan mereka nak kembali balik. Lepas selesai perang ni nak kembali balik ilal baladil awal, ke tempat yang pertama. Idza farajallahu anhum, jika Allah Ta'ala menenang, melapangkan mereka. Jika Allah Ta'ala lapangkan, mudahkan urusan, mereka nak balik semula. La talzamuhumul jum'atu, tak wajib mereka buat Jumaat. Negeri hak mereka, kampung hak mereka buat baru tu tak wajib buat Jumaat. Dah ramai orang ni sekampung sebab tak cukup syarat. Bal la tasihhu minhum, bahkan tidak sah Jumaat. Kalau buat juga tak sah juga. Li'adam istitani, kerana tidak ada istitan, tidak ada penempatan kekal situ. Sebab orang nak balik mulakan puasa. Ini di sisi mazhab Syafi'i lah. Kalau ambil pandangan lain boleh je. Pada sisi mazhab Hanafi dan seumpamanya, maka boleh buat Jumaat. Tapi ikut mazhab kita, syarat dah cukup. Bila syarat dah cukup, tak boleh tak boleh buat Jumaat. Nampak tak? Contoh macam zaman-zaman Covid ni lah. Kalau tak boleh keluar, katakanlah na'udzubillah lah, tak kita tak berlaku lah tak. Tak boleh keluar, dilarang keluar. Nak buat lepas tu tiba-tiba tak cukup. Kita buat Jumaat kot dah cukup kan? Tak buat kot tak cukup kan? Nampak tak? Ataupun kita buatlah surau kampung kita. Ataupun kita buatlah kat tempat-tempat lain. Tak boleh. Sebab jadi kalau buat juga sah tak? Tak sah lah sebab tak syarat. Nak buat ibadat ni mesti cukup syarat dia. Cukup syarat, rukun dia penuh, barulah sah. Tapi kalau kita duduk keras kepala kita nak buat juga, tak boleh. Menyebabkan bukan sahaja berdosa, tapi tak sah. Tu risau. Nampak tak? Kalau sah tu boleh tahan. Maknanya tak sah tu kena sembahyang Jumaat, kena sembahyang Zuhur pula. Kena sembahyang Zuhur pula. Okey. Kenapa li'adami listitan? Kerana tidak berlaku mustautin di situ. Rabi'uha, yang keempat, hukumha fi waqti zuhurin, berlaku Jumaat pada waktu zuhur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Kalau gini Ustaz, dia musafir lepas zuhur, dan dia musafir pada Jumaat lah. Dia bagi satu bukti atau itu katakan banyak mulai mengasihkan lah COVID ni. Jadi dia bimbang kalau nak ayam berkenaan. Jadi macam-macam dia ke perjalanan dia. Okey, sekarang ni bimbang tu makna sekarang ni bimbang tu sungguh ke tidak? Makna masjid tu dibenarkan juga orang semayang. Dia benar tak semayang? Dia benar semayang. Dia pasal dia bimbang. Dia bimbang ni, takut ni, ia lain orang, lain darjat takut dia. Sekarang ni dari segi hukumnya, bila kerajaan mengatakan kawasan itu boleh buat Jumaat, maknanya kawasan itu besar andaian boleh dikawal jangkitan. Kan saya kata tak ada, boleh dikawal jangkitan. Maka sepatutnya kebimbangannya tak munasabah lah bimbang. Faham tak? Sebab bimbang dia pun dah tahu. Sekarang ni pihak berkuasa yang ada maklumat, yang ada kemahiran, yang pakar bidang, dia mengatakan dia buka kawasan tu untuk buat Jumaat. Contohnya, maknanya mereka yang nak keluarkan tu mesti daripada ahli lah. Dia tanya doktor, pakar, dia tanya bahagian kesihatan semua. Kawasan ni boleh buat, buka dengan jaga SOP contohnya. Maka bimbang dia tu bimbang saja dah panggil. Bimbang saja-saja. Tak boleh lah maknanya. Tidak bimbang dia tu tak munasabah panggil. Kebimbangan yang tidak munasabah. Lain kalau kebimbangan munasabah, dia nak sembahyang tapi sejid kawasan tu tutup, tak dibenarkan. Kalau pergi pun orang luar tak boleh masuk contohnya.
tu tak apa dah, dia telah berusaha untuk semayang. Dia telah usaha untuk semayang. Sekarang ni musim Covid ni, tak payah Jumaat kayak gini. Kalau pergi kan kena Covid pula. Jadi kebimbangan yang kita kata ketidak munasabah lah. Jadi jangan kita guna alasan tu tujuan untuk mengelak daripada hukum. Jadi kena timbang balik, kena timbanglah kemunasabahan sebab tu. Sebab kita tak begitu. Boleh jawab gitulah. Dari segi tahap bimbang dia guana sungguh ke? Kalau macam bimbang sungguh-sungguh, berada juga antara kan termasuk dalam uzur Jumaat kan. Uzur jamaah dan Jumaat. Antaranya ialah bimbang al-khawfu, bimbang atas diri, bimbang atas harta, termasuklah bimbang atas penyakit ataupun seumpamanya. Dan kalau macam orang ni memang jenis bimbang sungguh dan bimbang tu munasabah, itu maknanya termasuk daripada uzur yang menggugurkan Jumaat dan jemaah. Okey. Lagi? Dia ambil waktu tu. Padahal pilihan tu banyak. Kalau ada sebab dia ambil waktu tu kerana ada sebab, walaupun sebab yang munasabah lah, bukan mesti terpaksa. Sebab yang munasabah atau bukan sebab yang terlarang, tak apa, boleh. Lagi? Ada Isyak dah tak? Sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.